Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Jika audio jelas, boleh tolong maklumkan kepada saya. Jadi minta maaf, live hari ini sebenarnya adalah ulangan kepada live lewat petang semalam yang terpaksa saya ulang kerana masalah audio. So sekali lagi, jika audio jelas, boleh tolong maklumkan kepada saya. Jadi tujuan live hari ini adalah untuk memberi jangkaan keputusan pilihan raya negeri Selangor, ya. Jadi Negeri Sembilan dan Pulau Pinang buat masa ini saya tak nak sentuh, dan jangkaan ini adalah berdasarkan tinjauan online yang telah dibuat oleh saya dan TTF sekian lama, di samping perbincangan-perbincangan dengan pakar penganalisis dengan menggunakan data yang diberi daripada sumber-sumber mereka, juga risikan, juga kumpulan pemikir yang telah saya bertemu dengan 2 hari yang lepas, ya. Jadi kita telah mempertimbangkan banyak faktor dan akhirnya mencapai keputusan bahawa apakah jangkaan kami. Dan juga saya telah melakukan tinjauan-tinjauan on the ground, ya. Saya telah pergi dalam tempoh kempen di beberapa kawasan di Selangor untuk melihat sendiri apakah keadaannya. So jangkaan saya adalah bahawa Selangor akan dirampas oleh Perikatan Nasional dengan perolehan kerusi antara 32 hingga 36. Maknanya Selangor akan Perikatan Nasional akan mampu membentuk kerajaan negeri. Itu jangkaan saya setakat ini, tetapi saya akan memberi jangkaan terakhir 2 hari atau sehari sebelum PRN. Nah, jangkaan ini anda perlu sedia maklum, ya, bahawa di Selangor ada 56 kerusi. 56 kerusi bermakna sesiapa yang ingin pegang tampuk kepimpinan kerajaan di Selangor perlu menang sekurang-kurangnya 29 kerusi. Itulah jumlah kerusi minima yang membolehkan mana-mana kumpulan menjadi kerajaan. Jadi saya jangka Perikatan akan menang antara 32 hingga 36 kerusi. Jadi antara beberapa sebab, saya tak boleh ceritakan semua sebab mengapa kita berpendapat demikian, tetapi antara sebab utama, pertama, ya, anda perlu faham bahawa pemilikan kerusi sekarang di Selangor sebelum Parlimen, sebelum Dewan Undangan Negeri Selangor dibubarkan, ya, pemilikan kerusi itu adalah berdasarkan keputusan PRU 14 tahun 2018, ya, di mana pilihan raya negeri dan pusat dilakukan serentak. So itu adalah satu masa yang lama yang tidak melibatkan gelombang-gelombang yang telah kita lihat pada PRU 15. Maka agihan kerusi di antara Pakatan Harapan, Bersatu dan sebagainya tidak mencerminkan langsung sentimen rakyat terkini yang kita lihat sudah jauh berubah pada PRU 15. Pada PRU 15 kita lihat Pakatan Harapan hanya mampu menang 39% daripada kerusi yang dia bertanding, manakala Perikatan Nasional menang 49% kerusi yang dia bertanding, atau ini lebih kurang separuh kerusi yang dia bertanding. Jadi kemampuan Perikatan Nasional untuk menang kerusi jauh lebih hebat daripada Pakatan Harapan. Perikatan Nasional hanya bertanding 149 kerusi pada PRU 15. Maknanya jika Perikatan Nasional bertanding jumlah kerusi yang sama dengan Pakatan Harapan pada PRU 15, tidak mustahil hari ini Perikatan Nasional sudah pun menjadi kerajaan pusat, ya. So kemampuan Perikatan Nasional untuk menang kerusi jauh lebih hebat daripada PH, dan Perikatan Nasional bertanding semua kerusi di Selangor, PH hanya bertanding lebih kurang separuh atau lebih sikit daripada separuh kerusi di Selangor, kerana ia dikongsi dengan Barisan Nasional. Dan kita sudah sedia maklum Barisan Nasional ni boleh pupus terus, sebab kita lihat prestasi yang jauh lebih teruk, paling teruk dalam sejarah pada PRU 15. So oleh itu ini meningkatkan lagi kemungkinan Perikatan Nasional akan rampas banyak kerusi di Selangor. So itu faktor pertama. Keduanya, kita perlu faham bahawa UMNO dengan Pakatan Harapan sudah ada perjanjian, kalau DAP bertanding satu kerusi, UMNO tidak akan bertanding kerusi itu. Jadi ini mengurangkan lagi risiko UMNO akan memecahkan undi Melayu di kawasan yang ditandingi oleh Perikatan Nasional. Sekiranya contohnya satu kerusi ditandingi oleh DAP, kemudian ada seorang calon Perikatan Nasional, kita lihat tak ada calon UMNO di sana. So ini berbeza dengan PRU 15, di mana UMNO, walaupun pengaruh UMNO kecil, tetapi dia masih boleh pecahkan undi sedikit sebanyak. Kali ini tidak akan berlaku. Okey, itu faktor kedua. Faktor ketiga ialah kita lihat dengan
jentera, ya, kita lihat sudut jentera. Pada PRU15 memang sudah ada boikot besar-besaran jentera UMNO. Saya sendiri berada di lapangan dan saya ada lihat jentera UMNO sebenarnya menyokong Perikatan Nasional. Itu dalam keadaan mereka baru syak Zahid sedang bekerjasama dengan DAP dan Anwar. Kali ini sudah terbukti terang lagi bersuluh bahawa Zahid bekerjasama dengan DAP dan Anwar. Dan tambah pula kita sudah tahu bahawa hampir keseluruhan akar umbi UMNO dan majoriti pemimpin-pemimpin di semua bahagian akar umbi menentang Zahid dan hanya tunggu sehingga tamatnya PRN ini untuk mengorak langkah. Jadi dijangka sabotaj ini akan meningkat berlipat kali ganda, ya, oleh jentera Barisan Nasional. Ini jangkaan saya, dan akan berlaku juga boikot jentera. Malah amat sukar bagi jentera-jentera ini yang sekian lama telah memberitahu rakyat untuk menolak DAP rasis, DAP anti-Islam dan sebagainya, tiba-tiba untuk memberitahu Melayu makcik-makcik di kampung dan sebagainya sokong DAP. Begitu juga dijangka akan berlaku sedikit sebanyak boikot jentera ataupun sabotaj jentera Pakatan Harapan di semua peringkat. Itu jangkaan saya. Kemudian ketiga, dari sudut jumlah pengundi. Pada PRU15 lebih 90%, jauh lebih 90% Cina keluar mengundi. Tapi disebabkan kehampaan orang Cina, terasa meluat orang Cina, segelintir orang Cina dengan tindak tanduk Anwar yang tidak menepati janjinya, yang bertindak zalim, yang menyekat kebebasan bersuara, yang juga telah bekerjasama dengan kleptokrat yang dahulunya itu sebuah parti yang dahulunya dikatakan parti yang dipimpin oleh kleptokrat, ada penyangak, pencuri, itulah parti rasuah dan sebagainya. Hari ini sudah menjadi kawan. Bukan hanya itu, Zahid yang terpalit 47 pertuduhan jenayah dan diakui oleh Anwar, Rafizi Ramli, Fahmi Fadzil, Anthony Lok bahawa Zahid terlibat dalam skandal LCS dari sudut perolehan. Orang itu dinaikkan sebagai timbalan Perdana Menteri. Jadi dijangka akan berlaku boikot pengundi Cina, dijangka melebihi sekurang-kurangnya 20% orang Cina tidak akan keluar mengundi. Kita tak tahu, mungkin lebih, ya. Manakala itu Melayu dijangka akan berlaku peningkatan mendadak jumlah orang Melayu Islam yang keluar mengundi, dan berdasarkan tinjauan-tinjauan hampir 90% orang Melayu Islam menyokong Perikatan Nasional. So inilah satu lagi faktor yang akan meningkatkan lagi kemampuan Perikatan Nasional untuk menang kerusi berbanding dengan PRU15. So ini lagi satu faktor mengapa Perikatan Nasional dijangka akan menang dengan mudah. Keempat, di Selangor ada 39 kerusi yang majoritinya Melayu. So ini adalah kerusi yang dengan mudah boleh direbut oleh Perikatan Nasional. So daripada situ, ini adalah satu perkara positif, sebab bukan hanya tidak ada UMNO untuk memecahkan undi sekiranya kerusi itu ditandingi oleh contohnya PKR. Kalau kerusi itu ditandingi oleh PKR, tidak ada UMNO di situ untuk pecahkan undi Perikatan Nasional, maka ia dijangka memihak kepada Perikatan Nasional. So pendek katalah, pilihan raya negeri, kalau dari sudut Kedah, Terengganu dan Kelantan, saya memang tak nak buat ramalan, sebab saya nak beritahu awal-awal lagi Kedah, Terengganu dan Kelantan akan dimenangi dengan mudah oleh Perikatan Nasional. Mengarut PH dakwa kononnya Kedah tu ada chance dia pernah ambil balik, itu mengarut, ya. Tetapi Selangor mungkin jatuh ke tangan Perikatan Nasional dengan perolehan kerusi antara 32 hingga 36. Dan jangkaan saya, ya, untuk berlaku adil, saya guna jangkaan, perkataan jangkaan, ya. Jangkaan saya adalah sebaik sahaja Selangor jatuh, ya, walaupun Negeri Sembilan saya tak nak cerita lagi, Pulau Pinang saya tak nak cerita lagi, berkemungkinan tinggi Datuk Seri Anwar Ibrahim akan jatuh sebagai Perdana Menteri Malaysia. Saya anggarkan antara bulan Ogos atau September. So itu sahaja pencerahan saya. Buat ini adalah ramalan pertama. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.